bersama-sama kita ialah Berhormat Ustaz Nasruddin Hasan Tantowi, Datuk Alam Bayan Simbalan Jaya PAS Negeri Tanpa Pusat yang juga mas'ul ataupun penyelaras bagi Dun IBAM. Seperti saya yang berhormat Saudara Anwar Syura Haji Rabu, ia juga sebagai penyelaras bagi Dun Azam, dan yang ketiga ialah Saudara Nazila Aliman, pengurusi ataupun Presiden Anak Kebangsaan. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan timbulkan ada 3 perkara besar. Yang pertama ialah berhubung dengan satu kenyataan media akhbar yang kita akan edar pada media semua yang bertulis. Yang keduanya berhubung dengan beberapa resolusi yang dicapai dalam himpunan Selamatkan Peredaran Rekat Kebangsaan yang akan disampaikan oleh Saudara Nazila Aliman. Yang ketiga adalah pelaporan kalau kita ingin perlukan maklumat berhubung dengan beberapa dun, khususnya Dun Bukit Ibam dan Dun Azam. Ya. Baik, untuk yang pertama saya akan baca dulu tentang kenyataan akhbar pada pagi ini. Sebenarnya kita sebagaimana yang sidang media sebelum ini yang kita bangkitkan ialah rumputan di kalangan penduduk dan kegagalan parti pemerintah khususnya kerajaan melaksanakan beberapa dasar dan polisi khususnya di kawasan Paling Meropek. Kita dapat feedback yang sangat positif terhadap isu tanah gemuk yang turut didokongi bersama, disokong bersama oleh Yang Berhormat Tioman. Apa yang kita bangkitkan bukan pembohongan tapi fakta yang membuktikan kegagalan kerajaan negeri. Pagi ini kita akan timbulkan satu isu lagi besar yang dapat runutan kepada sebahagian besar pengundi dan penduduk di Bukit Ibam berhubung dengan isu pelombongan di Bukit Ibam. Bandar Bukit Ibam terletak dalam Paling Meropek dan dalam Dun Bukit Ibam. Di sini terletaknya banyak lombong biji besi yang beroperasi sehingga kini. Beberapa buah syarikat yang beroperasi di sini termasuklah HT Mines dan Berhad yang dapat lot 37527, Natural Mining sedang Berhad, Mardukasa sedang Berhad, Ghazali bin Qasim dan Experian Mining sedang Berhad, termasuk juga Syabas Syarikat Kerajaan Negeri Mentiga Mining sedang Berhad. Semua syarikat-syarikat ini beroperasi di kawasan Bukit Ibam. Yang pertama, kesan daripada aktiviti pelombongan kepada penduduk tempatan. Untuk makluman bahawa aduan yang dikemukakan oleh orang awam kepada pengusaha lombong mengenai masalah kacau ganggu dan bunyi bising serta kekotoran habuk di sekitar Bukit Ibam. Apa yang mendukacitakan kita ialah jarak lombong dengan sekolah menengah agama Bukit Ibam lebih kurang 50 meter saja. Dan kalau kita tengok ni kedudukan dia, ini sekolah, betul-betul berhampiran belakang sekolah ni ialah lombong yang sangat hampir, dan sepatutnya kerajaan negeri tidak meneruskan lesen tempat awam yang terdapat kepada kekotoran dan sebagainya, ganggu pelajar, terganggu dengan projek pelombongan tersebut. Dan kita boleh lihat bagaimana keluar masuk lori lombong tersebut di hadapan sekolah. Yang kedua ialah masalah pencemaran sungai. Pelombong yang telah melepasi sisa pelombongan ke dalam sungai yang berdekatan menyebabkan sungai Kampung Awur terjah teruk akibat daripada pencemaran yang berlaku. Dan air sungai Tawang juga telah bertukar warna menjadi cetek akibat kurangnya pemantauan dan penguasaan ke atas lombong bagi memastikan semua lombong terlibat mengikut arahan dan syarat yang digariskan, terutama yang boleh beri kesan secara langsung kepada alam sekitar dan manusia. Kalau kita tengok Sungai Pahang ni antara yang teruk tercemar sekarang bila projek-projek pelombongan dan kawah selia yang gagal dilaksanakan oleh pihak berkuasa, di mana pembersihan biji besi tadi yang sepatutnya ditampung tidak dilepaskan terus ke sungai. Isu yang pemantauan yang kita buat
takungan walaupun ada, tapi tidak memberi piawai. Kadang-kadang bila hujan lebat, air dalam takungan tu melimpah dan turun masuk ke sungai. Dan dia menyebabkan pencemaran yang sangat serius. Yang tiga ialah kuantiti pengeluaran sebenar mineral tidak dapat ditentukan. Walaupun ada yang operasi berbelas tahun, kebanyakan tapak pembangunan tidak punya alat timbang untuk menimbang berat muatan biji besi yang dibawa keluar daripada kawasan pelumbungan. Dan PTG juga tiada kepakaran dan peralatan yang khusus bagi menentukan kuantiti stok biji besi di tapak pelumbungan. PTG tidak dapat mengesahkan kuantiti pengeluaran sebenar biji besi di Lombong dengan jumlah pengeluaran dilaporkan oleh pemajak atau pengusaha Lombong dalam borang kenyataan royalti. Dan ini menyebabkan kerajaan negeri kehilangan sumber. Kita hanya betul-betul bergantung kepada laporan yang dibawa oleh pengusaha. Bermakna kerajaan negeri terima bulat-bulat apa yang dilaporkan oleh Lombong, oleh pengusaha. Bermakna kerajaan negeri tidak ada, tak boleh nak kawal, nak mengesahkan sejauh mana laporan tersebut betul. Dan walaupun hasil royalti rombongan meningkat setiap tahun, tapi apa yang menduka citakan, royalti yang dibayar kepada kerajaan negeri itu dengan bebanan yang dialami oleh penduduk, manfaat yang diperolehi ternyata sangat tidak adil. Mereka hanya berdepan dengan debu, kotoran, pencemaran sungai, pencemaran sekitar. Tapi bandar Bukit Ibam ni, sebagaimana yang tuan-tuan tengok, bandar mati. Bandar yang tak ada langsung perancangan pembangunan. Dan ini boleh dapat penjelasan daripada Yang Berhormat Ustaz Nasruddin Hassan Tantowi, kerana beliau merupakan orang yang bertanggungjawab sepenuhnya di Bukit Ibam. Jadi itu yang kita timbulkan dan kita harapkan pendedahan kita pagi ini akan membuka mata pengundi-pengundi di Rompin ini untuk berani buat perubahan sehinggalah kita apa yang kita rumah itu dapat diberi perhatian oleh pihak